Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Cikgu Atika binti Adnan. Hari ini kita akan mempelajari tema 7 Pertanian dan Penternakan Unit 19 Hargailah Pokok dengan tajuk kecilnya Bucida yang Cantik. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mencatat maklumat berdasarkan bahan yang betul. Oleh itu, adik-adik bolehlah membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 halaman 46. Bucida yang cantik. Aidil suka melihat pokok bucida. Dia ingin menanam pokok ini di hadapan rumahnya. Dia mencari maklumat tentang pokok bucida dalam internet. Terdapat 2 jenis pokok bucida, iaitu yang berdaun hijau dan yang berdaun putih. Saiz daunnya kecil. Dahan pokok bucida bertingkat-tingkat. Pokok ini mudah ditanam kerana tidak memerlukan penjagaan yang rapi. Oleh itu, pokok ini banyak ditanam di pinggir jalan, di taman dan di halaman rumah. Pokok bucida mempunyai akar yang kuat. Pokok ini dapat menahan tiupan angin yang kencang. Selain itu, orang ramai dapat berteduh di bawah pokok ini selepas penat bermain atau beriadah. Sekarang, mari kita lihat peta pokok tersebut. Tajuknya adalah pokok bucida. Kemudian dipecahkan kepada 3, iaitu bahagian daun, kawasan ditanam dan kelebihan. Baik, adik-adik perlulah melengkapkan maklumat tersebut berdasarkan kata kunci yang diberi tadi, iaitu daun, kawasan ditanam dan kelebihan. Mari kita cari maklumat tersebut bersama-sama di dalam petikan buku teks ini. Pertama, kita lihat dari segi daun. Pokok bucida terdapat 2 jenis pokok, iaitu berdaun hijau dan berdaun putih. Jadi maklumat yang terdapat di sini adalah hijau dan putih. Mari kita masukkan dalam peta pokok tersebut. Sekarang, mari kita lihat pula kawasan ditanam. Pertama yang telah diberikan adalah di pinggir jalan. Sekarang kita cari pula 2 kawasan di mana pokok bucida ini boleh ditanam. Baik, sekarang kita lihat pada perenggan yang ketiga, di mana ia menyatakan di situ bahawa pokok bucida ini mudah ditanam kerana tidak memerlukan penjagaan rapi. Oleh itu, pokok ini banyak ditanam di pinggir jalan, di taman dan di halaman rumah. Sekarang, mari kita cari 3 kelebihan pokok bucida ini. Antara 3 kelebihan pokok bucida ialah pokok bucida mempunyai akar yang kuat dan ia juga dapat menahan tiupan angin yang kencang serta orang ramai dapat berteduh di bawah pokok bucida ini. Setelah adik-adik gariskan maklumat tersebut di dalam buku teks, adik-adik boleh keluarkan maklumat tersebut di dalam peta pokok ini. Sekarang, mari kita beralih ke buku latihan Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 halaman 48 dan 49. Ulam pembuka selera. Rizan tinggal di kawasan kampung. Ibunya banyak menanam pokok yang boleh dijadikan ulam. Dia juga menanam pelbagai jenis sayur. Rizan mendapat satu idea. Pada suatu hari, dia dan ibunya memetik pelbagai jenis ulam. Semua ulam itu dijual di tepi jalan di hadapan rumahnya. Di hadapan longgokan ulam itu, diletakkan nama ulam dan cara masakannya. Jadi, pembeli dapat mengetahui maklumat tentang ulam tersebut. Antara ulam yang dijual ialah pucuk bekar. Pucuk ini direbus sehingga lembut. Pucuk bekar ini boleh dimakan bersama dengan budu. Pucuk ini juga boleh dimakan mentah. Seterusnya, mereka menjual jering. Jering boleh dimasak kari atau dimakan mentah. Selain itu, petai juga dijual oleh mereka. Orang ramai suka makan petai rebus dan petai jeruk. Rizan menggunakan wang hasil jualan itu untuk wang sakunya ke sekolah. Selain itu, dia menyimpan wangnya di bank. Sekarang, mari kita lihat muka surat 49. Terdapat 3 maklumat yang perlu dicatatkan, iaitu untuk cara jualan, jenis ulam dan cara masakan serta cara wang itu dibelanjakan. Sekarang, mari kita lihat cara jualan. Telah diberikan dalam maklumat tersebut adalah yang pertama, Rizan dan ibunya menjual di tepi jalan di hadapan rumahnya. Yang kedua, di hadapan longgokan ulam itu diletakkan nama ulam dan cara masakan.
Dan yang ketiga, yang boleh kita masukkan juga adalah Rizan dan ibunya memetik pelbagai jenis ulam untuk dijual. Adik-adik bolehlah menulis maklumat yang didapati di dalam petikan seperti berikut. Sekarang, mari kita beralih ke bahagian kedua iaitu jenis ulam dan cara masakannya. Di dalam muka surat 49, adik-adik telah diberikan jenis ulam dan cara masakan bagi pucuk bekak. Yang pertama iaitu pucuk bekak direbus dan dimakan bersama dengan budu. Manakala yang kedua, jika adik-adik lihat di dalam perenggan yang keempat, diberikan di situ juga adalah jering. Jering ini boleh dimasak kari atau dimakan mentah. Dan yang ketiga ialah petai. Petai yang dijual oleh mereka dijual sama ada petai rebus ataupun petai jeruk. Sekarang mari kita beralih pula kepada cara wang itu dibelanjakan. Terdapat dua cara wang itu dibelanjakan oleh Rizan, iaitu pertama, hasil jualan tersebut Rizan menjadikan sebagai wang sakunya ke sekolah. Dan yang kedua, Rizan menyimpan wang tersebut di dalam bank. Dengan berakhirnya latihan itu tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat untuk adik-adik dan guru-guru di luar sana. Jangan lupa melakukan tugasan dan hantarkan hasil tugasan adik-adik kepada guru-guru. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.